Oh, ya ada sini kalau enggak bisa. Tahu sih kan? Tak apalah, boleh makan. Bismillah. Aku tak ada buka ni. Allah, bismillah. Boleh kah? boleh tak? Tafadhal. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والصحابة والتابعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدي والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند إلى الإمام ابن أبي جمرة الأزدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال وبسندكم المتصل إلى الإمام محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال
manil qaumu au manil wafdu? Qalu Rabi'ah. Qalu Rabi'atu qala marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril harami wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffarin mudar famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi jannata wa sa'aluhu anil ashribah fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Amarahum bil imani billahi wahdah qala atadruna mal imanu billahi wahdah qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadana wa an tu'tu minal maghnamil khumusa wa nahahum an arba' al-hantami wad-dubba'i wan-naqiri wal-muzaffati wa rubbama qala al-muqayyar wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Qala radhiyallahu ta'ala. Dia kan ada tu dah, bukan ada kenal kan? Tak wakil lagi nak adik kena. Ada kenal? Adik kena. Silap saya. Kata ada kenal. Tak apa. Kita lakar cepat habis sikit. Tapi tak ada syarah adik kena Ustaz. Ada kenal dulu. Silap. Wa bisanadikum muttasil ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai'in minal duljah. Qala radhiyallahu anhu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yang ke-6 ini diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tak pelik dah kalau Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani radhiyallahu anhu, dia antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan disebut ada 5,374 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi banyak kali lah kita jumpa nama beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bahkan dia tu rawiyatul Islam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun. Telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah, sahlun. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak memayah-mayahkan agama itu oleh seseorang melainkan agama akan mengalahkan dia. Agama akan mengalahkan dia, akan mengerasi ke atas dia, akan mengatasi ke atasnya. Fasaddidu, maka ambillah jalan pertengahan. Maknanya ambil jangan jalan yang lurus. Ambillah jalan yang tengah, ambil jalan yang tepat, ambillah jalan yang pertengahan. Mana tidak terlalu berat dan tidak terlalu cuai dalam beragama. Fasaddidu wa qaribu, kat mana mendekatkan. Wa abshiru ghadwati, dan minta tolonglah dalam hal-hal keagamaan, dalam beragama, dalam mengamalkan perintah agama, bil ghadwati, dengan berpagi-pagi, warauhati, dan berpetang-petang, wa syai'in minad duljah, dan sebahagian daripada waktu akhir malam. Jadi hadis yang mulia ini mengajar kepada kita supaya kita tidak melampau dalam pengamalan agama. Bahkan disebut dalam hadis lain halakal mutanaffi'un. Akan agamanya akan berhasil. Maksud pertamanya bila dia melampau ke atas diri dia tidak mampu berterusan dalam beramal. Jadi kalau contohnya malam ni masya-Allah kita qiyamul lail 20 rakaat. Tak pernah buat sebelum ni. Kita terus buat malam ni
Kita qiyamul lail 20 rakaat. Esok 20 rakaat. Malam lusa pakai tak buat last tu. Mana apa? Sebab apa? Sebab memang kita mengerasi ataupun kita menggagahkan diri kita di atas benda yang kita tak mampu. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Kalau lebih menakutkan lagi, kalau kita mampu mendirikan dari segi zahir, kita tak dapat bahagian daripada hakikat daripada agama itu daripada segi batin. Mana kalau kita setengah orang daripada ahli tanaqqa', mana orang yang melampau dalam agama ini, dia kuat beramal dari segi zahirnya, akan tetapi dia tidak mendapat mengecap bahagian daripada kemanisan beragama, tidak mendapat berhabuan daripada, bahkan lebih dahsyat lagi seperti mana Nabi kita SAW menyatakan dalam hadis cerita orang Khawarij itu, yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka bersungguh-sungguh dalam perkara agama yang zahir, akan tetapi mereka keluar daripada agama daripada seperti anak panah yang keluar daripada busurnya. Maksudnya mereka mendirikan agama dari segi zahir, tapi dari segi batinnya mereka telah menghancurkan agama mereka atau mereka meninggalkan agama mereka. Kerana mereka meninggalkan hakikat agama. Ini pun membimbangkan juga. Semuanya menakutkan. Jadi bagaimana caranya kita dalam beragama? Berdikit-dikit itu kami kena buat. Yang perkara yang wajib itu mesti kena buat. Tapi perkara-perkara yang sunat, kita nak menambah dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita buat secara beransur-ansur ataupun mengambil jalan tengah. Fasaddidu ay minas sadat. Mana kita ambil jalan tengah, mana jangan kurang sangat dan jangan lebih sangat. Wa qaribu, dan hendaklah guna cara yang mendekatkan, menggemarkan kita kepada ibadah. Mana kita buat sedikit aqallul a'mali adwamuha wa in qalla, ataupun ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang berkekalan, walaupun di dalam syunwan itu ada uraian yang bagus juga. Dia kata absyiru, berilah kabar kita gembira yang bagi orang yang amalannya sedikit. Orang yang kurangnya sedikit amalan itu, kita berilah kabar kita gembira yang menceriakan mereka. Maknanya biarlah sedikit tapi pahalanya berterusan. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan mereka yang sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa absyiru, itu antara huraian yang disebut oleh para alim ulama tentang wa absyiru. Wasta'inu bil ghadwah. Ada dua baca ghudwah, boleh dengan dhammah ghain ataupun dengan patah. Cuma disebut dalam syarah tu riwayahnya kita tak tahu. Bil ghadwah ataupun bil ghudwah. Jadi kalau ghadwah itu ismu marrah. Isim marrah daripada berjalan pada waktu pagi. Kalau ghudwah itu maknanya kita melakukan mana waktu pagi itu sendiri. Al-ghudwah mana waktu pagi itu sendiri. Kalau ghadwah itu maknanya as-sayru fi awalin nahar. Ghudwah. Jadi kalau maksudnya tak jauh sangat sebenarnya. Tapi ada sedikit perbezaan. Wasta'inu bil ghadwah, maksudnya kita dalam kita nak melaksanakan perintah agama, salah satu cara untuk kita kita nak kekal dalam beribadah ialah kita melazimi zikir ataupun kita beribadah pada awal pagi daripada waktu terbit matahari sehinggalah syuruk. Sehinggalah matahari naik. Waktu matahari naik segala tu. Itu dipanggil waktu ghadwah atau waktu ghudwah. Kalau waktu ghadwah itu berjalan pada waktu siang. Berjalan pada awal siang. Dalam syair mu'allaqah itu disebut wa qadir tada wa qayrufu fi wukanatiha bimunjaridin qaidil awabidi haikali. Dia kata dia keluar berpagi-pagi dengan kudanya, sedangkan burung masih lagi belum berkicauan, burung pun belum bangun lagi. Dia mana pagi benar. Jadi diumpamakan seperti orang yang bermusafir, mereka bermusafir pada sebelum waktu
panas. Jadi kalau kita turun pada waktu pagi ini, kita masih segar. Perjalanan kita akan cepat sampai ke destinasi kita. Maka Nabi SAW membandingkan ahli ibadah ini dengan seperti orang bermusafir. Seperti orang dalam perjalanan. Mana orang berjalanan ini dia berjalan pada waktu segar. Kalau kita turun pada waktu pagi sebelum matahari panas, maka insya-Allah perjalanan kita itu akan segar dan kita bersemangat dan kita akan cepat sampai ke destinasi kita. Berbeza kalau kita turun lepas pada waktu duha pukul 10 pukul 11, maka sekejap saja kita akan letih. Maka Nabi SAW sabda, wasta'inu bil ghadwah. Ini kata ulama tashbih ataupun perbandingan upama orang ahli ibadah, orang nak berkekalan dengan ibadah, orang yang istiqamah dalam perjalanan ini seperti orang musafir. Warauhah itu pada waktu petang. Selepas daripada asar. Dia panggil rauhah. Kalau Ustaz Fauzan dia biasa pergi ke Hadramaut, dia tahulah. Dia bahasa tu dia panggil rauhah. Dah ambil daripada hadis yang mulia ni, iaitu selepas kita buat secara lapang ataupun kita buat berzikir ataupun kita buat amal ibadat juga selepas daripada waktu asar. Kita buat kerana pagi, petang. Wa syai'in, dan sedikit. Syai'in tu dengan nakirah. Mana sedikit daripada duljah, daripada akhir malam. Adlaja yudliju. Idlaj maknanya berjalan pada akhir malam. Jadi di sisi orang Arab, berjalan orang yang bermusafir pada akhir malam itu akan cepat sampai. Mana inda sabah yuhmadul qaumus sura, katanya orang Arab. Apabila terang waktu siang akan terpujilah orang yang berjalan pada waktu malam. Maksudnya kenapa? Kerana berjalan pada waktu malam itu lebih ringan dan cuacanya lebih membantu dalam perjalanan kerana tidak panas dan sebagainya. Bahkan Nabi kita SAW sabda, al-ardu tutwa billahi, bumi itu bagaikan dilipat-lipat pada waktu malam. Maka begitu juga dalam amal ibadah yang dilakukan pada waktu malam itu lebih cergas, lebih cepat sampai kepada matlamatnya daripada ibadah yang lain. Jadi bukan maksud sepanjang malam ni, maksudnya tak kiralah pada awal malam ataupun pada pertengahan malam ataupun pada akhir malam. Baik sedikit sentuhan apabila kita sudah sebut dah habis sana tidak dalam Imam Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila kita nak sambung pula baca hadis yang ke-9, wa bihi ilaihi qala an Ibn Abbas, wa bihi ilaihi. Jadi kali baca hadis pertama tu memang kita sebut habis sanadi ila Imam Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, tapi bila kita nak baca hadis yang ke-9 memadai di sisi kita sebut wa bihi ilaihi, ay wa bis sanadi ilaihi. Wa bihi ilaihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-7 ni diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, habrul ummah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala inna wafda Abdul Qais lamma atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum. Sesungguhnya rombongan. Kalau Syekh Nuruddin dia terjemah delegasi. Syekh Nuruddin terjemah delegasi daripada Abdul Qais. Lamma atawu an-nabiy, tatkala mana mereka mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala manil qaum. Mereka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya manil qaum. Ni hadisnya panjang, ceritanya ada mukaddimah sebelumnya. Kita tahu bahawa Nabi SAW membuka kota Mekah pada tahun ke-7 selepas hijrah Nabi SAW, berlaku pembukaan kota Mekah. Jadi selepas itu Islam tersebar ke seluruh tanah Arab. Rombongan wafda Abdul Qais ataupun kabilah Abdul Qais ini daripada Najd, daripada sebelah Najd. Mereka ini sampai kepada mereka agama Islam melalui pendakwah para sahabat radhiyallahu taala alaihim, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di kalangan mereka itu berharap dan sangat-sangat beringin, bahkan termimpi-mimpikan untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini rombongan daripada Abdul Qais, kabilah
Abdul Qais. Bahkan kata guru kami Syekh Mustafa Imarah, Syekh Mustafa Abu Imarah, Ustazul Hadis di Kuliatul Usul-Din, bahkan ada di kalangan mereka ini yang bercita-cita, berangan-angan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Mereka bermimpi melihat Nabi SAW padahal mereka belum lagi bertemu dengan baginda SAW. Jadi bila mereka berangan-angan untuk bertemu dengan Nabi, mereka bermimpi bertemu dengan Nabi, kerana pada masa itulah Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami fasawfa yarani." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat aku ketika fasawfa yarani fil yaqabah. Maka itulah tandanya dia akan bertemu dengan aku pada ketika jaga. Ini asbab wa urudul hadis. Tapi hadis ini bukan kita bataskan setakat peristiwa ini. Tapi itu asalnya. Maka rombongan daripada ataupun pihak Abdul Qais ini bercita-cita bila sampai pada mereka hadis Nabi SAW dengan dakwahnya sampai kepada mereka. Kalau begitu kita kena buat keputusan untuk bermusafir, untuk bertemu dengan Nabi SAW. Jadi perjalanan mereka menuju Nabi itu hampir masa sebulan. Jauh sekali daripada negeri mereka untuk sampai ke Madinah. Dan Nabi SAW pada hari mereka bertolak untuk datang kepada Nabi SAW, pada hari mereka bermusafir, mereka sampai pada selepas subuh. Nabi SAW memaklum kepada para sahabat pada hari ketibaan mereka. Nabi memberitahu para sahabat, insya-Allah hari ini akan datang, insya-Allah. Saya tambahan daripada saya, yaqdumu alaikum wafdun min khairil wufud, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan datang rombongan hari ini ke Madinah, satu rombongan, satu delegasi sebaik-baik rombongan. Itu disebut oleh Nabi SAW kepada mereka, kepada para sahabat. Bila Nabi sebut pada subuh, mereka belum lagi sampai di Madinah, maka Nabi memaklumkan kepada para sahabat, selepas daripada zuhur kita akan sambung. Maka lepas daripada sembahyang zuhur, Nabi kita SAW keluar cepat-cepat daripada masjid, pergi menyambut mereka. Jadi ketika itulah mereka pada ketika itu mereka masuk ke Madinah. Mereka masuk Madinah tu orang nak sambut dah mereka. Mereka masuk, bila masuk ke Madinah, maknanya semua penduduk Madinah tu sudah menanti-nantikan kedatangan mereka. Plus mereka sampai dekat dengan ketua mereka ialah Ashaj ibn Abdul Qais. Ashaj Abdul Qais. Apabila mereka sampai ke Madinah, sampai ke Masjid Nabawi, mereka melihat Nabi. Maka ada di kalangan mereka sahabat-sahabat pergi dekat dengan kuda-kuda kenaikan mereka, unta-unta mereka. Mereka tanya, yang mana satu Rasulullah SAW? Maka sahabat-sahabat Nabi mengisyaratkan, zakal abyadul malih, itu yang putih-putih yang cantik itu. Dia kata zakal abyadul malih. Maka dalam satu riwayat mereka itu melompat daripada unta masing-masing. Mereka berkerumun dengan Nabi SAW. Ada yang mencium kaki baginda SAW, ada yang memeluk baginda, ada yang mencium tapanan, dan Nabi SAW membiarkan mereka dengan apa yang mereka buat pada baginda SAW. Bahkan ada dalam satu riwayat mereka mencium kaki baginda SAW. Jadi Ashaj, penghulu mereka, bila dia tengok keluarga puak-puak dia tu menyerbu Nabi SAW, Ashaj ibn Abdul Qais ini telah keluar daripada rombongan. Dia mengundur sebab dia kata kita ni baru sampai dengan tidak kemas dia apa. Dia tanya para sahabat di manakah telaga untuk mereka, untuk dia membersihkan diri. Maka Ashaj bin Abdul Qais ini pergi membersihkan diri, kemudian dia datang selepas dia pakai jubah baru, menukar pakaian, datang menghadap Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bertanya, Nabi perasan ketika dia mengundurkan diri lari daripada rombongan itu, Nabi melihat kepada dia. Kemudian bila dia datang balik, Nabi SAW tanya, kenapa kamu menghilangkan diri? Maka dia jawab, dia ceritakan
sebab dan alasannya maka Nabi SAW bersabda, inna fika khaslatani yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Sesungguhnya ada pada diri kamu ada dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Allah dan Rasulnya cinta kepada dua sifat itu. Qala wa ma humal hilmu wal anah. Sifat sabar, sifat menahan diri, wal anah, dan juga secara beransur-ansur tidak tergopah-gapah dalam kerja. Baik, qala manil qaum. Jadi bila rombongan itu datang, Nabi SAW bertanya, manil qaum, siapa yang datang ini, siapakah kaum yang datang ini? Padahal Nabi SAW sudah mengetahui. Manil wafdu, siapakah rombongan ini? Qaum Rabi'ah. Maka mereka menjawab Rabi'ah. Apa maksud jawapan mereka Rabi'ah? Datuk mereka bin Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sebab Nabi kita SAW daripada kabilah Arab Mudar. Nabi kita daripada orang Quraisy. Quraisy itu daripada Mudar. Waftaqarat alu Mudar bihi ala sa'iril anami. Itu dalam qasidahnya. Berbanggalah orang Arab Mudar ke atas sekalian manusia. Sebab apa? Sebab Nabi itu daripada kalangan mereka. Waftakharat alu Mudar. Jadi orang Arab ni terbahagi dua pada zaman Nabi. Orang Arab pada zaman Nabi hanya terbahagi dua, Rabi'ah dan Mudar. Sama ada orang Arab tu orang Arab Rabi'ah ataupun orang Arab Mudar. Maka bila Nabi SAW bertanya, ni siapa yang ramai datang ni? Qalu Rabi'ah. Rabi'ah. Rabi'ah tu mana kami ni daripada puak-puak Rabi'ah, bukan puak-puak Mudar. Tapi sebenarnya Rabi'ah dengan Mudar tu masih lagi keluarga. Cuma dah pecah banyak dah berapa puluh keturunan. Kalau Nabi kita SAW Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Jadi Nabi kita Rabi'ah itu daripada keturunan Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan juga. Jadi mereka jawab di titik pertemuan di antara kabilah mereka dengan baginda Nabi SAW. Daripada buat-buat Rabi'ah Rasulullah. Qala marhaban bil qaum. Maka selamat datanglah dengan kaum. Mana bukan orang lain ni, buat-buat kita belakang ni. Kalau kita bahasa kita ni, ahlan wa sahlan. Mana ahlan keluarga belakang ni, buat-buat kita ni. Nazalta ahlan wa laqita sahlan. Itu akhlak baginda SAW. Bukan orang lain dah, buat-buat Rabi'ah tak? Rabi'ah dengan Mudar tu adik-beradik asalnya. Mana bukan orang lain lagi tu. Marhaban. Itu cara baginda SAW mengeraihkan mereka. Bilwafdi ghaira khazaya wala nadama, tidak akan rugi, tidak akan menyesal. Mana dengan datang jauh ni tak rugi. Dengan keletihan berbulan perjalanan tak akan rugi apa-apa. Faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka. Lalu maka berkata, jadi Rasulullah SAW membuat layanan mereka layanan istimewa. Dalam satu riwayat lain, Nabi kita SAW tertinggal sembahyang Ba'diyah Zuhur. Kenapa? Kerana nak melayan mereka ni. Jadi hari itu Nabi SAW kerana nak menjaga mereka ataupun nak meraihkan mereka, Nabi SAW tak sembahyang. Bukan tak sembahyang, Nabi qadha kemudiannya sembahyang Ba'diyah Zuhur. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka. Ini akhlak baginda SAW. Nabi mengutamakan orang yang datang jauh ni, walaupun terganggu ataupun terganjak sedikit amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat baginda. Tapi baginda SAW qadha balik. Sebab Nabi SAW, ini kita akan baca dalam hadis Ummu Salamah lepas pada ni. Illa fi syahril haram. Katanya mereka, kami tak mampu datang menghadap baginda SAW, menghadap Rasulullah, melainkan pada bulan haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudar. Kenapa tak mampu datang ke bulan haram? Bulan Rajab ya datang Rasulullah. Peristiwa ni berlaku dalam bulan Rajab. Pada bulan Rajab, bulan mahabbah. Bulan orang semua orang Arab tidak berperang. Di antara kami
Dan di antara tuan buat dengan Rasulullah ada satu hai min kufari Mudar. Ada satu kabilah daripada kabilah Mudar. Dia kata kenapa? Dia kata kerana ada penghalang di antara kami satu kabilah mereka. Mereka daripada kabilah Mudar. Famurna. Jadi di sisi orang Mudar, mereka ni hanya tidak berpegang pada bulan Rajab. Sehingga kan Nabi SAW sabda, wa Rajabu Mudar. Dan Rajab itu bulan Mudar. Sebab apa? Sebab orang Arab Mudar, mereka sangat-sangat memuliakan bulan Rajab. Mereka sangat-sangat memuliakan bulan Rajab. Jadi mereka tak berpegang. Jadi katanya orang Rabi'ah, kata Abdul Faris, kami tak boleh nak datang Rasulullah. Kalau nak datang ni, famurna, maka dengan perintah yang jelas, fasli mana yang terang. Asal fasli mana terpisah, mana yang satu persatu, yang terperinci. Nukhbiru bihi ma wa nadkhulu bihil jannah. Yang kami boleh sampaikan dengan perintah itu, dengan urusan itu, akan orang-orang di belakang kami. Mana kaum keluarga kami di kampung halaman kami. Wa nadkhulu bihil jannah. Dan kami masuk dengan sebabnya akan syurga. Wasa'aluhu anil asyribah. Dan mereka juga bertanya kepada baginda SAW tentang asyribah, tentang minum-minuman. Jadi dalam hadis, dalam Sahih Muslim ada diterangkan dalam Kitabul Iman, kalau tak silap hadis ni, tapi dengan riwayat yang berbeza, dikatakan bahawasanya ada seorang yang berparut mukanya dalam rombongan itu, dalam rombongan Abdul Qais itu ada seorang yang berparut, mukanya berparut, itu kerana apa? Kerana pergaduhan, kerana minum arak. Jadi kerana mereka minum arak pada zaman jahiliah, maka berperang tu pula sama-sama anak beranak dengan bertetak lah, kalau kita bahasa kita, bertetak ataupun hampir berbunuh-bunuhan kerana minum arak. Jadi kerana peristiwa itu, Nabi SAW menerangkan pada mereka tentang arak ini kena pada tempatnya, kena pada peristiwanya. Sebab mereka, pertamanya mereka penggemar minuman arak, minuman keras, dan juga ada kes dah dia berlaku di kalangan mereka, bergaduhan sehingga kan ada yang cedera kerana minum arak. Wasa'aluhu 'anil asyribah. Fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Maka Nabi SAW memerintah pada mereka dengan 4 dan mereka melarang daripada 4. Ini cara baginda SAW. Supaya ingatnya, saya nak suruh 4, saya nak larang kamu 4. Bukan kata 4 ni ya. Ini yang paling penting. Amarahum bil imani billahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka itu, Allah Taala, Nabi SAW memerintahkan mereka dengan beriman kepada Allah Taala yang Maha Esa. Qala, maka Nabi SAW tanya, atadruna mal imanu billahi wahdah? Adakah kalian tahu apakah iman kepada Allah Taala yang Maha Esa? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu mana pengakuan, iqrar dengan lidah, an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini hadis ni menjadi dalil di sisi setengah ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa syaratul iman itu ialah iqrar. Sebahagian daripada syarat iman itu ialah iqrar. Mana mestilah mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini perbahasan yang masyhurlah dari sisi ulama, dari sisi ulama din. Adakah memadai iman itu dengan tasdik dalam hati atau mesti mengucap? Jadi hadis ini menjadi dalil bahawasanya iman itu murakkab. Maksud murakkab, iman itu terdiri daripada tasdik dalam hati dan juga berlafaz dengan lidah. Atadruna malil iman? Start it unmute je. Start unmute tak? Start unmute tu.
Tidak dikira sah dengan ada tasdik di dalam hati. Qala wa iqamus salah. Perintah yang kedua ialah mendirikan sembahyang ataupun ta'dilus salah. Maknanya membetulkan sembahyang, mendirikan sembahyang. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa siyamu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnamil khumsa, dan bahawasanya kalian memberi, membayar daripada harta ghanimah. Kenapa Nabi SAW menyebut tentang ghanimah? Sebab mereka ini ialah ahli jihad, ataupun mereka ini berduduk berhampiran dengan orang kafir harbi. Maka mereka itu antara amalan mereka yang sentiasa mereka buat ialah betul berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menerangkan kepada mereka tentang hukum ghanimah. Wa nahahum an arba'. Anda mestilah kamu memberikan 1/5 daripada harta ghanimah itu kepada Nabi SAW atau kepada wakil naib bagi Rasulullah SAW. Wa nahahum an arba', dan Nabi SAW melarang mereka daripada 4. Al-hantami itu bekas arak yang dibubuh dalam bekas tanah liat. Wad-dubba, arak yang dibuat ataupun yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dibuat daripada labu. Ad-dubba, maknanya labu pun buat arak juga. Maknanya semua jenis arak. Semua jenis arak. Mana apa bukan arak tu yang dinamakan arak, bukan al-khamar daripada inak sahaja, akan tapi semua jenis yang memabukkan. Wad-dubba wan naqir. Naqir arak yang disimpan di dalam pokok ataupun di dalam umbi pokok. Ditebukkan umbi pokok tu, dimasukkan bekas arak untuk diperam di dalam umbi pokok tu, dipanggil an-naqir. Dan naqir tu asalnya asal naqir mana tebuk, lubang yang kecil. Sini maksud naqir mana ditebuk lubang dalam pokok dan disimpan bekas arak dalam tu. Wal muzaffat, itu bekas arak yang disejukkan dengan menggunakan tar, dengan menggunakan bahan yang mempercepatkan tindak balas dia untuk menjadikan arak dan sebagainya. Wa rubbama qala al-muqayyar, dan boleh jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata perawi, al-muqayyar, bukan al-muzaffat. Wa qala, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ihfazuhunna, hendaklah kamu ingat akan semua ni, mana yang diperintah dan yang dilarang. Wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan kamu sampaikanlah kepada orang yang di belakang kamu. Naam. Baca satu lagi. Wa bihi ilahi qala an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Naam, qala an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu taala anhu. Jadi dia nama digelarkan dia Al-Badri kerana dia duduk di kawasan Badar. Dia duduk di kawasan Badar. Abi Mas'ud al-Badri, Uqbah ibn Amr al-Badri radhiyallahu taala anhu, dia orang Ansar al-Badri. Qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, apabila mengeluarkan oleh seorang laki-laki saja. Anfaqa, kalau kita terjemahkan menafkahkan selalu, boleh juga sebenarnya. Kalau kita apabila menafkahkan oleh seorang laki-laki ke atas ahli keluarganya, ke atas isterinya, kepada anak-anaknya. Tapi kenapa kita guna, kita terjemahkan kalimah keluar? Sebab nafkah dalam bahasa Arab maksudnya keluar. Keluar. Nafaqatis sil'atu. Di sisi orang Arab, apabila satu barang dagangan tu laku, jual, maknanya semua barang dalam kedai itu habis, keluar daripada kedai belaka, maka orang Arab kata nafaqatis sil'ah. Maknanya barang tu laku semua, habis. Tak ada dalam kedai dah, habis stok. Keluar. Dia panggil nafaqatis sil'ah. Dia dinamakan orang munafik tu munafik, kenapa? Sebab mereka keluar daripada agama Islam. Mereka masuk daripada satu lubang dan keluar daripada lubang lain. Seperti mana bab munafiq. Jadi dinamakan nafaq. Nafaq tu orang Arab panggil terowong.
Keluar masuk daripada satu lubang ni, keluar daripada lubang. Masuk kok apa ni, getir sempoh ni keluar kok apa kok apa dia ni? Keluar kok kat KL. Idza anfaqa ar-rajulu ala alihi yahtasibuha. Apabila membelanja ataupun kalau kita terjemah membelanja boleh, ataupun bila mengeluarkan oleh seorang laki-laki akan belanja nafkah ke atas ahli keluarganya, sama ada isterinya ataupun kepada anak-anaknya di bawahnya, ataupun kepada usul, ataupun kepada furu', ataupun kepada hawashi, yahtasibuha, hal keadaan dia mengharapkan pahala di sisi Allah, fahiyalahu, seseorang laki-laki itu dari dapat pahala sedekah. Maksudnya apa? Maka baginya dapat pahala nafkah dan sedekah juga. Dapat dua pahala maknanya. Bukan saja memang nafkah tu nafkah yang wajib ke atas dia, tapi pada masa yang sama dia juga dia mengharap, bila dia buat tu kerana mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya pahala sedekah bersama dengan pahala nafkah yang wajib. Maksud nafkah pun sedekah, kalau kita disebut oleh ulama fiqh, sebarang pemberian yang kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya kepada orang miskin, tak semestinya kepada orang miskin. Bukan, asalnya pada orang miskin lah, tapi di sini diberikan kepada isteri contohnya. Isteri itu kadang-kadang tak miskin pun. Berkali isteri itu lebih kaya daripada kita. Tapi dibagikan juga kalau isteri tak bekerja, ada majikan yang menghakkan kerja dia masuk dengan dia berharta, kita wajib bagi juga nafkah pada dia. Kalau dia mustaqil ain, dia terhalang daripada suami dia kerana masa kerja dia, maka tidak wajib beri nafkah. Tak pun nak beri juga tak apa. Fahiyalahu sadaqah. Baik, fahiyalahu sadaqah. Maka orang suami yang menafkah kepada isteri dia, ataupun kepada keluarganya, ataupun kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada usulnya, atau kepada poroknya, fahuwalahu sadaqah. Maka dapat juga pahala sedekah di samping dapat pahala nafkah yang wajib. Nah, habis 2-3 hadis, baca tu 3 hadis tu. Sampai ke hadis ke-11 insya-Allah. Fadhal. وبه وإليه قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال an Al-Bukhari. Kenapa pengalaman Al-Bukhari sekadar? Sebut Al-Bukhari. Kenapa disebut Al-Bukhari sini? Karena hadis ini hadis muallaq dalam Bukhari. Maksud hadis muallaq, hadis yang Imam Bukhari radhiyallahu anhu tidak menyambungkan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalam Sahih Bukhari, kalau kita rujuk kepada Sahih Bukhari yang asal, hadis ini hadis muallaq. Muallaq dalam Bukhari ini terbahagi dua. Kita tahu dah, kita belajar. Ada yang diriwayat dengan sirah jazam dan ada diriwayat yang dengan sirah tamrid. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki dengannya oleh Allah dengan kebaikan, nescaya Allah Taala akan memberi fahamnya dalam agama. Wa innamal ilmu bit ta'allum. Ini dua juzuk hadis yang berbeza. Wa innamal ilmu bit ta'allum itu sebagaimana disebut di situ bukan daripada kalamul Bukhari. Dalam syarah tersebut, bal huwa hadithun mawfu'un awradahu Ibnu Abi Asim at-Tabrani min hadits Muawiyah.
Sebab bahkan innamal ilmu bitta'allum itu hadis yang lain juga daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi disebut dalam setengah kitab bahawasanya Allah dalam setengah kitab bahawasanya antara hadis yang selalu diulang-ulang oleh Sayyidina Muawiyah dan ucapan beliau ialah hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Itu antara hadis yang sentiasa diulang oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Hadis ini sangat masyhur. Cuma ada satu huraian yang sangat menariklah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mempermudahkan jalannya bagi syurga. Jadi kalau sudah mudah jalan untuk syurga, maka mudah juga jalannya di padang mahsyar, jalannya di atas titian sirat, jalannya di dalam kubur, semuanya mudah berlaku. Itu sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, mudah jalan ke syurga. Barang siapa yang nak dipermudahkan di dalam kubur, dimudahkan di padang mahsyar, dimudahkan di atas titian sirat, dimudahkan di semua tempat daripada tempat laluan-laluan di hari kiamat tu, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Kalau guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala kata makin banyak langkah yang kita langkahi untuk menuntut ilmu, makin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti. Dan hanya sahaja itu aku ni yang membahagikan. Allah Taala yang memberi. Aku yang menyampaikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, aku yang memberi sahaja. Allah yang memberi, aku yang menyampaikan, aku yang membahagi. Maksudnya apa? Bila kita belajar, contohnya kita belajar hadis Nabi SAW, kita belajar ilmu warisan baginda SAW, yang memberikan kepahaman itu Allah Subhanahu wa taala. Walan tazalu hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dan senantiasa di atas agama Allah, di atas perintah Allah, la yadurruhum man khalafahum, tidak memberi mudarat pada mereka itu, mana-mana golongan yang menyalahi mereka, hatta ya'ti amrullah. Jadi pertamanya hadis ini ada dua perkhabaran yang baik, ada bisyarah. Bisyarah yang pertama, ada satu golongan yang akan sentiasa mendapat kebaikan, itu golongan yang sentiasa belajar, sentiasa menuntut ilmu, sentiasa mendalami ilmu. Dan juga bisyarah yang kedua, orang yang duduk dalam menuntut ilmu senantiasa akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga datang urusan Allah. Maksud datang urusan Allah itu datangnya hari kiamat ataupun menjelang tibanya hari kiamat. Maknanya umat ini sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara menjaganya adalah sentiasa berada di atas jalan ilmu. Sentiasa berada di atas jalan menjaga wirasah kenabian, menjaga ilmu-ilmu yang mereka warisi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu faedah yang saya dengar dulu daripada Syekh Syahid daripada Syubra. Syekh Syahid daripada Syubra ni saya dengar dalam majlis takrim Al-Khiriji yang dibuat di apa dia ni, di Jamiah Azhar, di apa dia ni, dekat Salah Salim, bukan Salah Salim, adalah mudarrah yang besar juga, saya tak ingat lah, di Hayy Sadis tu. Rasanya Syekh Syahid, rasanya tak salah dah, beliau dah Syekh Syahid hafizahullah taala, dia menyebut daripada Syubra beliau, dia kata al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama itu ialah pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Jadi mengikut kaedah ilmu faraid, kata beliau. Makin dekat kita dalam ilmu faraid ini, orang yang lebih dekat dengan mewaris akan dekatlah
akan banyaklah habuannya daripada harta pesaka. Karena kalau orang jauh, dia jauh sikit. Maka kalau orang dekat, maka dia dekat sikit. Maka sebanyak mana semakin dekat kita kepada baginda Nabi SAW, maksud dekat tu dekat dengan usaha kita, dekat dengan penghayatan kita, dekat dengan pelajaran kita, dekat kita dengan Rasulullah SAW, maka lebih banyaklah bahagian kita daripada warisan kenabian, insya-Allah taala. Jangan menjauh daripada pusaka baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada semua akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan mendekatkan kita dengan bahagian daripada wirasah ataupun warisan ilmu daripada baginda, kepahaman daripada baginda sallallahu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atam. Wallahu a'lam. Soalan boleh ke Ustaz? Ya. Tentang hadis inna dina yusrun tu. Ya. Bolehkah hadis tu menjadi dalil kepada orang yang ingin mengambil rukhsah ataupun orang yang buat tatabbu' rukhsah? Bolehkah mengambil hadis inna dina yusrun? Atau orang nak talfiq mazhab, bolehkah mengambil hadis inna dina yusrun? Baik, di sana ada dua perkara yang perlu dibezakan. Ada ar-rukhasus syar'iyyah, ada ar-rukhasul madzahib. Ada ar-rukhasus syar'iyyah, ada ar-rukhasul madzahib. Dua benda yang berbeza. Jadi hadis ini boleh menjadi dalil untuk kita berpegang ataupun kita mengambil segala rukhsah syarak. Maksud kelonggaran hukum yang telah ditentukan dalam syarak. Dalam syarah tu ada sebut, dalam syarah Syanwani tu, dalam hasyiah Syanwani tu ada sebut orang yang mana tidak mengambil kelonggaran syarak, mana contohnya dalam musafir dia tak berbuka, dan benda itu menyebabkan payah kepada dia, menyebabkan dia lapar dan dahaga dan sebagainya, dan menyebabkan susah kepada dia, maka orang ini dipanggil minatanaqqa, daripada orang yang melampau-lampau dalam agama. Bahkan satu-satu yang dituntut kita mengambil kelonggaran syarak. Baik, sekarang rukhasul madzahib bagaimana? Adakah rukhsah daripada rukhsah syarak juga? Jadi pada dasarnya ulama membezakan di situ. Bila beza tu ada yang kata tidak boleh, ada kata tidak, ada kata sama, ada kata tak sama. Kalau kita tengok dalam bab syurutut taqlid, dalam bab syarat-syarat taklid, mana kita nak pindah-pindah mazhab contohnya, rasa payah mazhab Syafi'i, maka saya nak ambil mazhab lain. Ada setengah ulama membuat syaratnya alla yaqa fitalfiqi wa tatabbu'ir rukhasi. Setengah ulama, saya kata setengah ulama tu, mana sebahagian ulama mensyaratkan janganlah bertaklid, mana kita nak pindah mazhab itu daripada mazhab tu kepada mazhab ni, jangan membawa dua syarat. Bukan banyak syarat, cuma dua syaratnya. Jangan membawa kepada talfiq dan syarat tabu' rukhsah. Mana tabu' bukan rukhsah syarat, rukhsah mazhab. Maknanya kita cari dalam bab ni mazhab Syafi'i mudahnya apa? Dalam bab ni kalau kita cari yang mudah-mudah dalam setiap bab itu, kata setengah ulama, man tatabba'ar rukhasal madhahibi tafassaq. Dia kata barang siapa yang mengikut kelonggaran hukum dari segi rukhsah fiqh itu, ulama-ulama fiqh itu, dia akan menjadi fasik. Jadi kalau kita tengok, wallahu alam, di sana ada tafsir juga. Bukan kalau kita tengok antaranya Imam Ramli rahimahullahu taala, dia kata tidak mutlak juga, tidak boleh. Kata Imam Ramli, walau
bitasyahi, boleh berpindah daripada satu mazhab kepada satu mazhab tu walaupun dengan semata-mata suka pada mazhab tu. Mana tidak ada alasan lain. Kenapa nak ambil mudah? Sebab suka mudah. Jadi kalau kita tengok zahir daripada ibarat Imam Ramli, seolah-olahnya tak ada masalah dah. Ambil yang mudah pun daripada ulama-ulama mazhab ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayanya tak berani nak sebut bahawasanya ad-dinu yusrun ini, yusrun itu merangkumi rukhsatul madahib. Tapi yang disebut dalam syarah tu hanya rukhsah syarak. Rukhsah syarak mana seperti qasar sembahyang ketika musafir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia jawazul iftar ketika musafir dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dalam yang pastilah dalam huraian hadis ni. Jadi yang kembali kepada Imam Nawawi, Imam Ramli tadi, dia kata walau bitasyahi, walaupun semata-mata suka dan gemar kepada yang mudah. Cuma kalau kita tengok amalan guru-guru lah, amalan guru kita sama ada di yang masjid lah secara khususnya, mereka memfatwakan yang mudah untuk awam. Karena yang mudah difatwakan kepada orang awam, kepada orang lama, tapi mereka memayah-mayah kepada diri mereka sendiri. Karena pada diri mereka mengambil dengan azimah ataupun dengan yang warak dari segi mazhab. Tapi pada amalan mereka memayahkan, pada amalan pribadi. Tapi bila mereka memfatwa kepada orang lain, mereka mencari pendapat yang paling mudah. Bahkan kadang-kadang lain. Bahkan dalam adab berfatwa, kita jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, mana kita beramal dengan yang mudah, kita fatwa kepada orang yang payah. Itu tidak boleh, salah dari segi adab ataupun etika berfatwa. Amalan kita beramal dengan mudah, tapi kita fatwa kepada orang yang payah. Itu tidak boleh. Sebaliknya, kita fatwa kepada orang yang mudah, terutamanya untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dan juga kita berambil yang ihtiyat dan cermat dan warak untuk kita sendiri. Wallahu a'lam. Kalau jawapan hak tanya tu pun orang Darul Ifta dah. Payah juga nak jawab tu. Jazakumullah khair. Kalau dalam hasiah tu setakat tu jelah. Mungkin kalau tengok syarah yang besar-besar boleh jumpa kot. Dalam hasiah Syarwan ini hanya merangkumi itu saja. Rukhas asy-syar'iyyah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya soalan daripada sahabat kita yang sedang mengikuti live. Ya. Soalan daripada sahabat kita yang mengikuti live. Ya. Asal gambar Dr. Izidin kami. Dia kata as-sabiqun dalam surah Al-Waqi'ah tu kaitannya dengan hadis nombor tu. Dia kata apa nanti baca wahatnya. Ya. Apa nama? Tanya Syekh Fuad pasal as-sabiqun dalam surah Al-Waqi'ah berkait dengan hadis yang tengah baca. Mana hadis nombor ni tadi? Baik. Bismillah, as-sabiquna ulaika al-muqarrabin wa qalilun minal akhirin. Jadi as-sabiqun mana orang yang berlomba-lomba. Orang yang mendahulu. Pertama sekali hadis ini mendengarkan kepada kita supaya kita mengambil jalan al-qas, jalan tengah. Maksud jalan tengah ini bukan maksudnya bermudah-mudah. Maknanya kita ambil daripada amalan ni, dalam hadis lain disebut khudh minal amali ma tutiqu. Ambillah daripada amalan ni yang kita mampu. Karena kalau kita tak biasa sembahyang duha contohnya, kita sembahyang 2 rakaat jelah. Kalau kita terus buat 8, dengan keadaan kita tak biasa, itu ditakuti dengan sebab kita buat 8 itu kita tak mampu nak istimrar, nak istiqamah, nak berterusan dengan amalan. Karena yang dua
Buat 2 sahaja. 2 rakaat saja. Tapi tak ada masalah kalau nak tambah pun. Nak tambah sampai 8 sampai 8 rakaat. Hadis ini juga disebut dalam syarah tu disebut tidak melarang kita talabul kamal untuk menuju kepada kesempurnaan. Mungkin tahun ni kita buat 2 rakaat. Insya-Allah sampai musim tertentu lepas bulan Ramadan, kita up sikit. Kita naik kepada 4 rakaat. Nanti dah bulan Ramadan tahun lepas jadilah 6 rakaat. Nanti lepas pada bulan Ramadan tahun lepas jadi contohlah. Bulan Maulud ke bulan Ramadan ke kita up amal ibadah kita ni. Naknya supaya kita sebati dulu, kita mengekali dulu amalan. Jadi kalau kita sampai kepada peringkat sudah penuh dah 8 rakaat semua solat sunat tu contohnya contoh solat sunat lah. Solat sunat tu kita buat belaka dah alhamdulillah warid daripada Rasulullah, kena tambah pula sunat mutlak lagi. Alhamdulillah tambahlah. Banyak pun tak ada masalah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam, murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, dia jaga wirid dia aikana ala wirdil Imam Ahmad. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi radhiyallahu anhu, dia menjaga wiridnya Imam Ahmad. Maksud Imam Ahmad, dia berjaga sembahyang sunat nawafil mutlak 500 rakaat sehari. 500 rakaat sehari. Bahkan disebutnya dalam biografi beliau, dia ambil wuduk, dia sembahyang. Apabila kering wuduk tu, dia ambil wuduk pula. Dia kata kering, bukan batal. Kering saja wuduk tu, dia sembahyang beberapa rakaat. Setelah kering, dia ambil wuduk pula. Sembahyang pula. Sampai dia 500 rakaat. Macam mana dia buat ya? Jangan tanya macam mana mereka buat. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi radhiyallahu taala anhu, pengarang kitab Umdatul Ahkam dan juga Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. 500 rakaat. Jadi itu maksud apa tu? Mana mereka bersungguh-sungguh as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Bahkan di sana ada dalam hadis 40 disebut man baqa bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang bersegera dalam amalan ibadat, mana orang yang bersungguh-sungguh dalam amal ibadat, itu akan cepatnya perjalanannya di atas tiang siratul mustaqim. Insya-Allah taala kita beroptimislah orang yang bersungguh-sungguh. As-sabiqun mana orang yang bersungguh-sungguh dengan beristihad ayataqarrabu ila Allah taala ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang didekatkan oleh Allah. Ingat al-muqarrabun, ya as-sabiqun tu fit taqarrub. Ulaikal muqarrabun fit taqrib. Maknanya usaha dia mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyakkan ataupun dia mengekali, dia istiqamah dalam ibadat tu, dia mendahulu. Mana dia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ulaikal muqarrabun tu kurnia daripada Allah. Kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mendekatkan dia. Maksud dia jadi orang ahli mahabbah. Ahlu mahabbatillah. Bahkan kata Imam Syarani radhiyallahu taala anhu, kalau kita ni masih lagi setakat berpada dengan yang wajib sahaja, tidak buat amalan sunat langsung, maka kita tidak akan masuk dalam kumpulan ahlul mahabbah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita baca dah sebelum ni dalam hadis 40, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku. Senantiasa tu. Wala yazalu tu kata kunci, kata guru kita Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani hafizahullah. Wala yazalul abdu. Maknanya senantiasa seorang itu melakukan, mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah bin nawafil, dengan ibadat-ibadat sunat, hatta sehinggalah dia mencapai mahabbah. Jadi mahabbah dengan kasih sayang, dengan kecintaan, dia akan mendapat kecintaan. Jadi pertamanya usaha dengan mujahadah, kemudian itu kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala nak begitu, serah kepada Allah Taala. Jangan pula kata, ya Allah aku bersungguh banyak tahun dah ni. Aku banyak tahun dah bersungguh ni, kenapa tak datang lagi? Nah, tu
itu salah. Bahkan kita ada setengah daripada guru kita almarhum Ustaz Mustafa Al-Jiyasi rahimahullahu ta'ala, dia kata kalau kita melazimi amalan tariqah, amalan sufi, insya-Allah kita akan beroleh iman musyahadah. Sebelum mati kita akan boleh kecap iman musyahadah. Jadi janganlah kita nak petik buah cepat, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi itu. Ulaikal muqarrabun itu daripada Allah. Ulaikal muqarrabun itu daripada Allah. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maknanya banyak, ramai daripada yang terdahulu, umat Nabi yang terdahulu, dan sedikit pada yang kemudian. Sedikit itu Masya Allah. Kata seorang guru kita di sekolah mahak dulu, mengajar ilmu sarah. Di kata 3 mula, kita di kata 3B. Dia kata, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada yang sedikit. Amin. Wallahu alam. Soalan? Ada soalan tu? Berkenaan dengan melazimi selepas daripada semaya subuh tu, kita buat zikir ke amalan sampai pada isyraq tu kan. Jadi adakah ia dikaitkan dengan masalahnya kait dengan tempat, contohnya mesti di masjid ataupun atas jadah pemaya subuh tu, tempat yang khas untuk semaya, ataupun dikait dengan apa-apa kaifiah macam tak bercakap, tak bergerak dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab mengikut ulama fiqh dah. Ulama fiqh sebut kita Fathul Mu'in kata al-fadailul muta'alliqatu bil waqti muqaddamun 'ala al-fadailul muta'alliqatu bil amakin. Kata Syekh Zainuddin Malbari dalam kitab Fathul Mu'in, fadilat yang berkait dengan masa kita dahulukan daripada fadilat yang berkait dengan tempat. Mana kalau kita tidak boleh raikan fadilat masa tempat, kita utamakan fadilat masa. Maksudnya apa? Contohnya kita orang kerja, lepas sembahyang subuh ni kena turun awal-awal lagi, ataupun kita kena turun sebelum subuh lagi. Kita kena turun sebelum subuh lagi nak pergi ke pejabat ataupun pergi ke apa tempat kerja kita ni. Kena sembahyang subuh di mana? Di Genting Sempah. Maknanya kalau sembahyang di Genting Sempah tu tak, maknanya sebelum tu dah dalam perjalanan dah. Baik, jadi sebelum tu boleh buat amadah, boleh buat dah. Tengah takat sembahyang sunat boleh buat dah kereta. Gitu juga lepas subuh tu nak ambil trek ni nak sampai pukul 8 ni di Putrajaya contohnya. Maka kita berzikir, tak ada masalah atas kereta pun. Tak ada masalah atas kereta. Sebab apa? Sebab mengikut ulama fiqh ni, dia kata kita mendapat fadilat tu, fadilat awal waktu tu. Walaupun kita lekat dalam jam, walaupun kita lekat dalam pagi, kita berzikir pada waktu pagi itu, insya-Allah Subhanahu wa taala kita mendapat kelebihan masa. Kalau kita boleh tambah kelebihan masa tu dengan kelebihan tempat, contohnya di masjid ataupun di tempat-tempat yang baik, tak bercakap, sehinggalah naik matahari dia kuda kita sembahyang pukul 2 rakaat, maka itu lebih lagi nurun ala nur lah. Tapi kalau bertembung antara fadilat tempat dengan fadilat masa, kita dahulukan fadilat masa. Demikian dihuraikan dalam kitab Fathul Mu'in. Mana kita mendahulukan masa. Mana masa tu, walaupun aku duduk atas kereta, walaupun aku duduk atas kapal terbang, aku duduk atas helikopter, atas kapal laut, di mana pun, aku jaga zikir itu pada waktu pagi dan petang. Bahkan dalam kitab Tafsir Nasafi disebut, orang yang berzikir pada waktu pagi dan petang, dikira berzikir sepanjang masa. Maknanya bila berzikir pagi dan petang itu dikira seperti berzikir sepanjang masa. Sebab waktu itu waktu yang disaksikan oleh para malaikat, Radhiyallahu ta'ala alaihi ajma'in. Bahkan antara yang kita dengar sendiri daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Masyhur hafizahullah taala, bahawa 4 waktu yang sangat penting bagi diri kita dan juga bagi murabi dan bagi orang yang kita nak didik. Anak-anak kita jaga sebelum subuh walau sesaat, dan selepas subuh sampai naik matahari. Sebelum maghrib walau sesaat, dan selepas maghrib sehingga isyak. Itu jaga sangat-sangat. Bahkan ada orang dia sangat-sangat marah kalau jawab telefon di antara waktu maghrib dan isyak.
Maknanya kalau orang telefon pada waktu maghrib dengan isyak tu, dia kata ni orang tak reti. Ini daripada dalam keluarga kami lah. Rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Karena tu waktu peak time. Maknanya waktu peak time tu bukan waktu mereka mengharamat. Sebelum maghrib sekejap, tinggallah lepas maghrib sampai kepada isyak. Sebelum subuh sehinggalah naik matahari. Jadi saya boleh update Abu Bakar ini kalau kita ada metode 4 jam. InsyaAllah ta'ala wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz tanya sikit ya. Sebelum maghrib tu biasanya baca wirid ke apa sebelum maghrib? Yang warid ada hadis istighfar. Dalam hadis auradahu Tabarani. Jadi sebenarnya tak kira sebenarnya. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Wasabbih bihamdika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ada disebut dalam Quran tu tasbih kepada Allah, nak zikir dah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tentukan nak apa-apa pun nak menentukan mungkin payah juga sebenarnya. Yang naknya ingat kepada Allah. Sebelum maghrib istighfar lah nanya. Ada hadis yang ada kat saya dengar daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Al-Habsyi. Ada satu hadis dalam riwayat Tabrani bahawasanya dibacakan istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbi ighfirli. Itu 27 kali. Asalnya rawahu Tabarani. Cuba carilah dalam hadis riwayat Tabarani. 27 kali. Tapi kalau dalam Mustafa pun amal juga tu. Ya. Rasa Darul Mustafa amal juga di apa? Istighfar tu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bertanya orang pernah sapa dalam Mustafa lah. Kita ilmu tak sapa dalam Mustafa. Oh maksudnya istighfar tu daripada hadis Tabarani tak ni? Mudah dah Allah Taala buka mudah ke depan. Istighfar tu daripada hadis Tabrani lah. Dalam kalau setidak-tidaknya. Ya. Ada Tabrani. Saya tak pernah rujuk, saya cuma dengar daripada Habib kata hadis tu auradahu Tabrani. Cuba tengoklah sebab kitab Tabrani saya hanya ada Mu'jam As-Saghir sahaja. Jadi saya tak pernah tahu lah. Gadget-gadget lah ni mudah lah boleh buka ya. Dalam Maktabah Syamilah ke apa-apa. Kita ni tidak pandai sangat buka. Wallahu a'lam. Boleh pindah lagi ke? Boleh dah Ustaz? Boleh. Hari ni tak boleh lama sangat tak tu. Tengok dia tu. Sejak dah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala al-musannif radiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi shaykhina fid darain amin ya rabbal alamin. Allah mana kita berhenti mana ya? Mudabbir kalau tak silap. Mudabbiri. Bismillah. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahumma bi'ulumi fid darain amin. Mudabbiri musarrifi umuril khalaiqi al-makhluqati bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu al-balighatu. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Kata Imam Nawawi yang mentadbir sekalian makhluk sekaliannya. Tidak terlepas pun satu makhluk, melainkan semuanya dalam tadbir irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud mudabbir musarrifi umuril khalaiq.
yang mengatur, yang memilih dan memilah akan urusan makhluk. Maknanya urusan makhluk ini tafsir, harfu tafsir bagi al-khalaiq, tafsir bagi al-khalaiq, al-makhluqati, mana sekalian makhluk. Jadi tadbir itu bihasabi ma taqtadihi hikmatuhul balighah. Berdasar apa yang dituntut, apa yang ditentukan oleh hikmahnya, hikmah Allah Ta'ala yang mendalam. Yang mendalam tu maknanya mungkin kita tak tahu. Tapi apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itulah yang paling bil maslahati arada tadbirad dunyawi. Ya. Lianna umuma rahmatihi ta'ala iqtadat iqamatal masalihid dunyawiyati ala al-mu'mini wal kafiri lal ukhrawiyati. Lianna ghayatal kuffari an-narul mu'abbadatu alaihim. Fal mudabbiru al-alimu bi adbaril umur. Itu cerita lain tadi. Baik. Dan barang siapa yang mentadbirkan, mentadbir mana mengibaratkan dengan maslahah. Jadi ada orang kata Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir makhluk itu, Allah Taala mengatur makhluk itu dengan maslahah. Ada orang kata tadbir itu dengan hikmah. Kerana semua yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Kerana hikmahnya hikmah yang sangat mendalam. Mendalam tu kenapa kita sebut yang mendalam? Sebab kita mungkin kita tak faham. Mungkin kita tak tahu. Tapi yang pasti Allah Ta'ala hakim. Af'aluhu hakimah. Wa tadbiruhu hakim. Semuanya yang Allah Ta'ala aturkan tu pasti ada hikmahnya. Baik. Ada setengah ulama dia kata Allah Ta'ala mentadbir dengan maslahah. Mana dengan benda yang terbaik. Dengan kemaslahatan. Mana dengan perkara yang memberikan kebaikan. Jadi apa maksud boleh kata begitu? Wa man abbara bil maslahati arada tadbir dunyawi. Kalau ada orang yang mentadbirkan begitu, maksud murad dia itu tadbir yang dibangsakan pada dunia saja. Kerana Allah Taala mengatur urusan makhluk ini sebagai aturan dari segi dunianya. Dari segi dunianya, mana sahaja. Kenapa? Lianna umuma rahmatihi ta'ala iqtadat iqamatal masalihid dunyawiyyati alal mu'mini wal kafiri. Kerana umum rahmat Allah Ta'ala di dunia ni, ini menuntut memastikan berdiri ataupun berlakunya kemaslahatan yang bahasa dunia kepada orang mukmin dan juga orang kafir. Macam mana maslahat mukmin, maslahat dunia kepada orang mukmin, maslahat dunia kepada orang kafir, ini sama sahaja. Orang mukmin dan orang kafir semuanya dapat rahmat daripada kedua-duanya mendapat rahmat dengan tadbir Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka di dunia. Bahkan kalau kita tengok sebagaimana dihuraikan oleh setengah ulama, contohnya orang Islam, kata Al-Imam Al-Ghazali, dia kata disusahkan ketika nak mati. Yang mata nazak nak mati tu masih lagi dalam kehidupan dunia. Disusahkan ketika nak mati. Kenapa? Kerana nak diangkatkan darjat mereka sebelum mati. Mana sebelum mati tu dipermudahkan. Disusahkan mereka. Kenapa? Sebab darjat mereka tu diangkat sebelum mati. Kita tak pelik lah benda-benda lagu tu. Sehingga kalau kita tengok dalam Al-Imam Al-Husain, Sayyidul Syuhada itu, sebelum dia dibunuh, sebelum dia ditikam, ataupun sebelum dia dipenggal oleh musuh-musuh dia, keluarga dia tu dibunuh di depan mata dia. Masya Allah. Ujian yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang mana bukan orang lain tak mampu nak hadapi dah, melainkan dia sahaja. Dan dia berlawan, bersungguh-sungguh mempertahankan diri dan keluarga dia.
mangkutiladuna duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Maka sebelum dia mati syahid itu mempertahankan keluarga dia, anak-anak dia dibunuh belakang depan dia, cucu depan dia. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala aturkan kadang-kadang dipermudahkan ketika nak mati. Dipermudahkan ketika nak mati. Kenapa kadang-kadang dipermudah pada kafir ketika nak mati? Sebab habis dah bahagia mereka. Sebab habis dah bahagia mereka, semua bahagia habuan mereka di dunia tu dipermudahkan. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang kafir itu orang yang selalu buat kebaikan. Jadi orang kafir itu orang yang selalu buat kebaikan di dunia, maka Allah Ta'ala akan balas kepada mereka. Nak lihat hasil itu. Bahkan dipermudahkan mereka ketika mati. Sebab apa? Dah habis dah kesenangan mereka di dunia. Bahkan kata Imam Ghazali juga, dia kata bahkan ada di setengah mereka itu dapat mengucap 2 kalimah syahadah ketika di saat-saat akhir kehidupan mereka. Ini paling mulia sekali lah. Jadi memang juga akhir sekali dia. Saat yang paling berharga dalam hidup dia bila dia mati dalam keadaan beriman. Jadi iqamatul masalih dunia ala al-mu'min wal kafir lal ukhrawiyah, maknanya tidak termasuk daripada rahmat umum rahmat Allah Taala itu iqamatul masalih al-ukhrawiyah, mana didirikan masalih ukhrawiyah, mana tidak termasuk umum rahmat. Sebab di akhirat tu rahmah khassah. Allah Ta'ala tajalli dengan ismuhur rahim wa kana bil mu'minina rahima. Di negeri akhirat wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah Ta'ala tajalli kepada orang beriman di dunia dan juga di akhirat dengan rahim, dengan namanya Ar-Rahim. Kalau di dunia itu dengan tajalli ismur Rahman al-ukhrawiyah. Lianna ghayatal kuffari, kerana nihayah, penghabisan, hujung jatuh orang kafir ini, orang tak beriman, an-naru, itu neraka, al-mu'abbadatu alaihim, yang dikekalkan ke atas mereka itu. Maksud kenapa disebut mu'abbadah? Sebab an-nar itu memanglah pada asalnya makhluk Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala mentakdirkan api itu kekal ke atas mereka itu. Fal mudabbiru al-alimu bi adbaril umuri wa awaqibiha. Maka bermula al-mudabbir. Maknanya bermula lafaz al-mudabbir, mana isim fa'il bagi tadbir lah. Dabbara yudabbiru tadbiran. Al-mudabbiru ay alladhi yudabbir. Siapakah yang orang mentadbir? Al-alimu bi adbaril umur. Itu yang mengetahui dengan penghujung. Mana yang terbelakang daripada segala urusan. Mana hujung jatuhnya lagu mana. So, tadbir ini berdasarkan hujung. Sedangkan kepada pandangan jauh. Adbaril umur. Mana dengan kepada penghujung bagi segala urusan wa awaqibah dan kesudahannya. Itu nama tadbir. Juga maksud dia yang mentakdirkan segala ketentuan, segala ukuran-ukuran dan juga ketentuan. Wa mujriha, dan yang memperlakukan dia, yang memperjalankan dia. Allah Ta'ala menentu dan Allah Ta'ala menjalankan dia. Maknanya yang mentakdir dan yang melaksanakan, yang mengatur dan yang melaksanakan. Tadbir al-alim wal muqaddir wal mujri. Jadi seolah-olahnya dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Ibn Hajar ni dia mentafsirkan kalimah tadbir itu mesti ada 3 perkara, al-ilmu wa taqdiru wal ijra. Ada di sana ilmu, ada di sana
takdir, makna penentuan, dan ada juga pelaksanaan. Lafaz tu merangkumi, bila kita itlaq makna pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang asalnya pada perkataan ini. Juga dalam kalau kita nak tatbik pada makhluk pun lagu itulah juga. Mesti ada ilmu, mesti ada peraturan, mesti ada qadar, dan juga mesti ada pelaksanaan. 3. Itu mana pentadbiran. Wa hamlul khalaiqi. Kalau dalam ilmu pengurusan air pula ada perancangan, pembahagian tugas, pelaksanaan, lepas tu dia ada pemantauan pula. Itu dalam ilmu sekarang, ilmu pengurusan sekarang. Saya boleh sebut ya. Boleh sebut. Qala wa hamlul khalaiqi ala annahu jam'u khaliqatin bima'na at-tab'i khilafu zahiri. Jadi kata Imam Ibn Hajar bermula menanggungkan al-khalaiq, menanggungkan lafaz al-khalaiq itu yang disebut oleh Imam Nawawi itu ala annahu ay ala anna al-khalaiq jam'u khaliqah, bahawasanya annahu anna ma dzukira jam'u khaliqah, khalaiq itu jamak kepada khaliqah bima'na tab'i, khaliqah dengan makna tabiat perangai, khilafu zahiri, itu menyalahi zahir. Dalam bahasa Arab, dalam apa, wa in imri'in wa in khalaha wa mahma yakun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi yu'lami. Dalam Mu'allaqatus Sab'u tu Zuhair bin Abi Sulma kan. Zuhair bin Abi Sulma tu dia kata wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi yu'lami. Dia kata, dan sekira-kira barang mana apa pun daripada perangai manusia yang tersimpan dalam hati dia, kalau dia cuba nak memendamkan perangai dia pada manusia, manusia akan tahu juga perangai itu. Sebab apa? Sebab perangai itu akan keluar juga di mulut kita, di tingkah laku kita. Jadi khaliqah dalam kata-kata Zuhair bin Abi Sulma itu dengan makna perangai. Jadi dia kata boleh tak kita tanggungkan kalimah khalaiq itu dengan makna perangai. Allah Ta'ala yang mentadbirkan segala perangai. Wa hamlul khalaiqi ala annahu jam'u khaliqatin bimakna tab'i, mana perangai ataupun Allah Ta'ala tabiat maknanya. Tabiat dengan tabiat manusia. Khilafu bahatu khabar bihamlu, maknanya itu menyalahi zahir. Maknanya, apa maksud menyalahi zahir? Maknanya orang yang menanggungkan lafaz kata Imam Nawawi. Al-Khalaiq ni Imam Nawawi punya perkataan. Jadi seolah-olah Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu mentuju kepada orang yang mensyarahkan kitab Arba'in sebelum daripada dia, yang mentafsirkan khaliqah, khalaiq dengan mana khaliqah dengan tabiat. Jadi dia kata itu menyalahi zahir. Jadi kalau orang tanya lah, kenapa ada ulama terjemuh begitu? Ataupun dia tangguhkan makna lagu tu? Itu kembali kepada perkataan ulama'nya, al-wad'u min sifatil mutakallim wal hamlu min sifatil sami'. Memang Imam Nawawi dia menghantarkan lafaz mudabbiril khalaiq ajma'in. Jadi tinggal lagi kita pembaca, kita pendengar, kita mutalaqi, kita as-sami', kita tanggungkan. Wazifah kita tanggungkan lafaz itu kepada makna yang sesuai. Cumanya nak tanggung tu kata ulama mesti berdasarkan kaedah bahasa lah dulu. Larah ilmu bahasa ataupun usulul fahmi. Jadi sini kata Allah-Allahnya menyalahi zahir itu maknanya sudah pergi kepada takwil.
Kerana pergi kepada makna yang jauh sedangkan makna yang dekat ada. Pergi kepada makna yang jauh, zahir ni mutabadir lah, adapun yang lebih dekat, al-qarib. Kalau kita tangguh pada makna khaliqah dengan makna tabi'ah tu jauh. Itu maksudnya. Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu kata, dia sinilah, dia tak sebut nama cuma dia kata mana-mana kalau kita buka syarah arba'in, kalau ada orang terjemah lagu tu atau kalau tafsir itu khilaf dengan zahir. Mudabbiril khalaiqi ajma'in ta'kidun nasun ala syumuli tadbirihi ta'ala bi kulli makhluqin. Ini ta'kid yang menyebutkan dengan nyata, dengan nas, dengan secara zahir, dengan terang di atas merangkumi tadbirnya Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Ada satu pun makhluk ni keluar daripada tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak minta izin nak beritahu. Boleh ke? Bukan kata tak nak baca banyak, tapi nak minta beritahu. Pertama ni sebab saya tak baca banyak. Banyak kata. Ada soalan tak? Boleh dah? Ya. Ada soalan di ruangan Allah komen tu, jawab rekah tak apa. Jawab lah. Ada tepi maksudnya orang tu jimak pada bulan Ramadan, nak elok kena kafarah makan dulu. Boleh ke? Nak jimak bulan Allah Ramadan. Akbar. Elok daripada kifarat makan dulu tu dia halah lah, halah dari segi fiqhnya. Cuma kata guru kita dari segi memang lepaslah dia dengan Allah Subhanahu. Dari segi hukum dia ni memang tak kena kifarat kalau dia makan dulu. Kalau dia makan dulu memang tak lepas dengan Allah, dengan hukum dunia, fiqh dunia. Tapi dari segi ta'abbudnya, dari segi ta'abbud yang mengelak daripada ketentuan hukum Allah Ta'ala tu, kata ulama, ialah pertama sekali tak payahlah cari pasal dengan isteri pada bulan Ramadan. Tapi dah kalau terlibat juga, sebenarnya Allah Ta'ala mensyariatkan kifarat tu sangat besar sebenarnya. Bukan saja melatih dia untuk bukan saja melatih dia untuk denda, bukan saja sebagai denda syarak, akan tetapi kata ulama sebagai tarkul mu'akhazah di akhirat. Tarkul mu'akhazah di akhirat. Jadi kalau seorang yang berhelah lagu tu, walaupun dia tak kena di dunia, ada dia selamat di akhirat. Demikian mafhum daripada apa yang kita faham daripada kata-kata guru kita Syekh Hadi Jumaah. Mana orang yang mengelak dengan helah lagu tu, memang dia tak kena apa-apa di dunia. Ya, tapi adakah dia lepas di akhirat sesuatu serah kepada Allah SWT. Harap-harapnya Allah Ta'ala lepas kepada semua kita ni juga di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi kalau ada lagi dah. Tak ada dah. Tak ada tak? Alhamdulillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim.